Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir wa ja'alhum minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا. قال اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala bagikan keberkatan dan bagikan peluang pada kita pada petang ni. 2 hari yang telah lalu kita tak ada boleh buatkan live show kita kerana ada sibuk ataupun keuzuran sikit sebanyak. InsyaAllah kita mari sama pula pada petang yang berbahagia, petang yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga-moga kita dan ibu-ibu dan bapa kita dan penonton-penonton kita semua, saudara-saudari yang dak mengikuti, sama-sama kita boleh berkat ataupun kita boleh sejukkan mata hati dengan sebab kita dengarkan kisah-kisah ulama, dengankan kisah-kisah daripada tokoh-tokoh besar, daripada fatani kita, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al ulama warasatul anbiya ataupun al ulama sirajul ummah, ialah ulama-ulama ini dikatakan pelita bagi ini umat. Pelita untuk menyuluhkan ini umat ialah kena kepada ulama-ulama. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda kata al ulama sirajul ummah ataupun al-ulama warasatul anbiya. Ulama dikatakan pelita-pelita ataupun dikatakan orang-orang yang dapat menyuluhkan umat ini kepada jalan kebenaran dan jalan hak ataupun jalan yang lurus ataupun jalan yang betul. Maka ulama-ulama dikata ulama ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah yakni ulama yang mengikut dikatakan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun al-jamaah yakni daripada as-sahabah. Ulama-ulama ahli sunnah yakni ulama yang mengikutkan jalan bagi Nabi, dan ulama-ulama yang yang berkumpul dan mengikut dengan jalan as-salafus salih, itu dikata ulama yang benar, ulama yang hak. Kemudian kita ada bicara tokoh yang kedua daripada para ulama petani kita, dikatakan Nikdi. Syekh Nikdi ialah dikatakan cucu saudara kepada Tok Syekh Daud kita, ataupun dikatakan dia ni juga anak akak bagi Syekh Daud kita, Al-Fatani. Kemudian Syekh Nikdi kita ni duduk di Mekah saat itu, mula-mula duduk di petani, tapi kerana duduk di petani saat itu, kerana kesusahan daripada golakkan daripada musuh yang serahkan Fatani kita, maka Syekh Nikdi kita dengan keluarga dia, dengan daripada ayah dia ataupun daripada keluarga dia berhijrah dan berpindah pergi kepada Terengganu. Maka duduk Terengganu saat itu banyak tahun lebih kurang. Lepas itulah Syekh Nikdi kita ni berakad pula naik kepada Makkatul Mukarramah. Maka Syekh Nikdi kita juga dia sempat ataupun dia tu belajar dan mengaji kepada Tok Syekh Daud kita sendiri di Makkatul Mukarramah, dan dia ni juga orang yang cebok ataupun timur daripada ilmu-ilmu Syekh Daud kita. Dia terima ataupun cebok daripada ilmu-ilmu Tok Syekh Daud kita. Lepas tu kita nak ceritanya bersamanya daripada muridnya. Murid Syekh Nikdi kita ketika lepas pada dia belajar, dia mengaji kepada Tok Syekh Daud kita. Maka anak murid dia tu siapa dia? Setengah daripadanya. Dia kata antara murid-murid kenamaan ternama
Seperti jadi anak murid bagi Syekh Niddin yang ternama, yang terkenalnya di antara mereka ketika Syekh Niddin duk mengajar ni, yang pertama Syekh Muhammad Ali bin Abdurrahman Al-Klatani. Dah. Makna Syekh Niddin ni anak murid dia yang terbesar, yang diterkenalkan di kalangan murid-murid bagi Syekh Niddin yang nama Syekh Muhammad Ali bin Abdurrahman Al-Klatani. Kelantan itulah. Klataniyu ataupun dikata Kelantan itulah. Dah. Mana anak murid dia tu yang pertama nama Syekh Syekh Muhammad Ali bin Abdurrahman ialah Al-Klatani. Ialah Klatani ialah dikatakan Kelantan. Syekh Muhammad Abdurrahman, Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Klatan tu dikata anak murid yang pertama. Yang keduanya anak murid dia nama Syekh Muhammad bin Ismail. Syekh Muhammad bin Ismail Al-Fatani. Hak saat ni Syekh Muhammad bin Abdurrahman, Syekh Muhammad Ali bin Abdurrahman Al-Klatani. Kelantan. Dikatakan anak murid yang pertama, anak murid yang masyhur, anak murid yang terbesar juga bagi Syekh Niddin nama Syekh Muhammad Ali bin Abdurrahman Al-Klatani. Yang keduanya anak murid yang masyhurnya, anak murid bagi Syekh Niddin kita ni ialah kena pada Syekh Muhammad bin Ismail. Syekh Muhammad bin Ismail Al-Fatani. Yang ketiga Syekh Muhammad Saleh bin Zainul Abidin Al-Fatani juga. Dah. Yang kedua Syekh Muhammad bin Ismail Al-Fatani, yang ketiga Syekh Muhammad Saleh bin Zainul Abidin Al-Fatani, yang keempat Syekh Ahmad bin Muhammad Zin Al-Fatani. Syekh Ahmad kita ni pun dah. Syekh Ahmad bin Muhammad Zin Al-Fatani ni dikatakan anak murid bagi Syekh Niddin. Maka Syekh Ahmad ataupun Tok Syekh Ahmad kita ni dikatakan Tok Tuwe ataupun Tok Faridatul Faraid. Yang kita cerita dulu ialah sepupu bagi Pak Dai Mekah ataupun dikatakan Tok Bakuratul Amani. Maka Tok Bakuratul Amani ni dikatakan sepupu bagi Syekh Ahmad. Maka Syekh Ahmad kita ni dikatakan setengah daripada kitab yang dia karya Tashilul Amani ialah kitab Nahwu. Kalau kita tengoknya kitab Nahwu ialah dikatakan karangan bagi Tok Syekh Ahmad kita. Maka setengah daripada anak murid Syekh Niddin jadi Syekh Ahmad kita ni tak ada ngaji dengan Tok Syekh Daud. Tapi ada ngaji kepada anak murid bagi Syekh Daud ialah cucu saudara bagi Syekh Daud. Maka kena kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Zin Al-Fatani. Maka Syekh Ahmad ni pun dia ngaji kepada Syekh Niddin juga. Makna kata besar jugalah daripada ulama ataupun daripada besarnya daripada ilmu-ilmu. Dan masyhur juga Syekh Niddin ni siapa Syekh Ahmad kita dia belajar dia. Yang kelima Syekh Abdul Salam bin Idris Al-Ashiyu. Dan yang bahasa Asyi. Dan yang keenam Syekh Usman bin Syihabuddin Al-Pantayani. Syekh Usman bin Syihabuddin Al-Pantayani. Yang tujuh Tok Kumuning Haji Ismail bin Abdul Hamid Macang Kelantan. Kampung Macang Kelantan lah. Dan ke-8 Haji Ahmad bin Haji Abdul Rahman Kota Baru Kelantan. Jadi bermakna anak murid yang besar-besar daripada dia ni daripada petani 1, 2, 3. 3 orang daripada petani dan daripada Kelantan tu dikatakan 2, 3 orang. Lepas tu daripada Pantayan ni 1 orang, daripada Al-Asyi 1 orang. Ini dikatakan anak murid dikatakan anak murid bagi Syekh Niddin yang dikatakan cucu saudara bagi Syekh Syekh Daud kita Al-Fatani. Krianya di sepanjang mengajar kitab tokoh ulama besar ini juga banyak menyumbang tenaga di bidang penulisan kitab. Antara karangan yang telah dapat dikesan ada seperti berikut. Jadi makna kata kriya dia, hasilan daripada dia ataupun daripada jaksa bagi Syekh Niddin ni. Di sepanjang mengajar kitab, sepanjang dia duk mengajarkan kitab di Mekkatul Mukarramah, banyak hak kita duk cerita-cerita dah ulama-ulama petani kita ramai daripada duk mengajar di Masjidul Haram
ataupun duk mengajar di Masjidul Haram, patut duk mengajar di rumah-rumah, dan setengah pada Syekh Daud kita Al-Fatani dan anak murid dia Syekh Qadir. Nah, anak murid dia tu daripada Syekh Nikdi, dan pula daripada Pak Da'i kita sendiri, daripada Syekh Ahmad kita sendiri, dan Tok Kamar dia daripada Syekh daripada Baba Sing Surat, daripada Beli Cahaya, daripada Kujali Fok ni Fok dia mengajar kita wayak dah dulu. Mereka ni orang panggil orang yang sempat mengajar di Masjidul Haram. Tapi mari pada zaman kemudian ni maka tak bolehlah nak mengajar di Masjidil Haram, kerana orang panggil berubah di segi politik, berubah di segi masalah pemerintah, berubah di segi masalah kerajaan, maka tak bolehlah orang kita nak mengajar sejarah. 10 tahun 20 tahun dia ni tak boleh nak mengajar. Di sepanjang mengajar kita, tokoh ulama besar ini juga banyak menyumbang tenaga. Banyak perhabiskan tenaga, menyumbang tenaga, perhabis tenaga dah. Lagi pula orang panggil gerbai dan cuah tenaga dan raga di bidang penulisan kita. Makna kata ulama-ulama besar daripada tokoh-tokoh petani. Ibu-ibu dan bapa yang dihormati, kita tengok daripada tok-tok guru kita, daripada tokoh-tokoh ulama petani, mereka tapak gapo kepada kita yang awal-awal sekali. Daripada zaman 1000 dekat hampir 1000 tahun daripada ulama-ulama, daripada negeri Jamil mari penega di tempat kita, berkat-katnya 7-800 tahun, turun mari kepada Syekh Daud kita Al-Fatani, mari pada Syekh Nikdi, mari pada Tok Bakuratul Aman Pak Da'i Mekah. Kemudian ulama-ulama di zaman dulu dan ulama-ulama yang tokoh ataupun ulama besar ni, gapo banyak sekali hak mereka saat ni tu tani, mereka tabur di tempat kita, mereka saat ni tu mengisi di tempat kita. Hak pertama sekali ialah daripada ilmu aqaidul iman. Dah dikatakan ilmu masalahnya simpulan iman. Gapo masalah ilmu simpulan iman? Yakni ilmu untuk nak mengejakkan keimanan kita. Ilmu yang nak mengukuhkan keimanan kita. Ilmu untuk tani keimanan kita dengan Allah. Cuba ibu bapa cuba kaji tengok, cuba cek tengok, cuba raksi tengok, dan cuba menghalusikan. Nak kata ulama-ulama di petani, ada ulama-ulama di negeri Arab mari tempat kita. Maka semua mereka ni duk mengisi apa kepada kita? Ialah duk mengisikan ilmu akidah. Dikatakan ilmu-ilmu yang bahasa pegangi akidah, pegangi yang pegangi kita ni, keimanan kita, nak kukuh keimanan kita, kerana ini dikatakan tapak hak mula-mula sekali. Jadi kalau kita tengok di dalam rukun Islam, mula-mula kali ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang mula-mula Jibril tanyanya, akhbirni anil Islam, Nabi kata an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini nak kata tapak yang pertama, tunai yang pertama, tunah yang pertama yang ulama sudah letak pada kita, ulama sudah tani pada kita di kawasan kita, di jalan menara semua ni, ulama tani pada kita ialah pertama sekali ilmu akidah. Kenapa? Kerana apabila orang kita selerak di sini, orang kita saat ni motai di sini berbapa, orang kita rusak di masalah akidah, maka rusaklah hak yang lain habis. Rusak benar-benar habis. Amo nak buat perbandingan, nak buat contohnya, seperti umur kita apabila tapak, maka lepas pada tapak tu ia tiye. Apabila tapak ia kena gapo tiye, ia kena duduk atas tapak. Lepas pada tapak ia tiye, lepas tiye tu ia berabung dan pula atas. Tapi masalah kalau kita ni tapak kita tak ada, ialah Islam kita tak ada, iman kita tak ada, akidah kita tak ada, pegangan kita tak kukuh, maka bermakna kata Islam kita itu akan runtuh sikit demi sikit, sikit demi sikit. Cuba kita hitam pada zaman sekarang ibu bapa. Cuba kita suluh di zaman sekarang. Sebab apa di tempat kita saat ni tu sudah jadi rusak, sudah jadikan masalah berkelai kabut dengan sebab keimanan kita. Tapak Islam hak yang Nabi suruh tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tapak ni tak kukuh.
Apabila tapak ni tak kukuh, maka dia ia akan bergonyeh. Apabila dia akan bergonyeh, dia akan bergetak, maka perabung ia akan luruh sikit demi sikit daripada Islam kita. Semaya kita akan luruh, puasa kita akan luruh, zikir kita akan luruh. Kenapa? Yakni kerana tapak kita saat ni tu, orang panggil tak jadi, tak jadi kuat, tak jadi kemah, tak jadi kukuh. Dengan sebab itulah dikatakan, sebab apa? Yakni sebab tak kukuh. Dengan sebab tak kukuh itulah orang panggil agama kita tak kuat. Agama mula-mula sekali ialah tapak tanamkan iman. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni dikatakan tapak Islam. Ni dikatakan akidah. Ni dikatakan keimanan. Ni dikatakan kepegangan yang dikatakan asas bagi Islam. Asasuddin. Sebab tu Nabi SAW kata, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ialah mengenalkan Allah. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Yakni awal-awal agama ialah dikatakan mengenalkan Allah. Dan Tuhan katanya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka hendak mengenallah engkau, mana hendak ketahui engkau, tidak jenis Tuhan malaikat ia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah ibu bapa yang saya berharapnya kita di hari ini tanilah tapak kita, akidah kita, iman kita wisa kukuh-kukuh, wisa kuat-kuat. Kerana ini tipu dajjal tu duk mari dah sekarang. Dajjal tipu daya dajjal ni duk mari dah start gitu, start begini, start lah tu, start lah ni. Jadi ni sebelum daripada dajjal nak mari lagi buat apa ni? Dajjal tu kita tahu dah. Sebelum daripada dajjal nak mari ni, maknanya timbul kemarah dulu. Kemarah dulu. Apa ni ulama besar-besar pun ada pun tak ramai dah. Pas kita pun nak pakak-pakak fikir dah. Jadi makna kata dunia apabila dajjal nak mari ni, ia kemarah kuat. Kemarah ujian pun tak turun, siapa bertahun-tahun, siapa bombing tu mengekoh, maka dajjal tu mari. Dajjal tu pikul air wak roti. Tapi kita saat ni tu, kalau sebab itulah kalau orang tu dah hidup di zaman tu, sebab tu kalau orang berimej, kalau dia hidup di zaman tu akidah dia kuat, dia akan tamat isteri dia dan keluarga dia, anak dia di tiap-tiap masjid. Kenapa? Dia tahu kata tipu daya dajjal ni, dan pula orang panggil tipu daya dia, halah dia sangat-sangat kuat. Kalau dia tak kemah iman semua, dia akan ikutnya dengan tipu dajjal. Kerana dajjal saat ni tu orang yang sangat besar, mata sebutir, lagi pula kalau dia makankan ikan, dia ambil ikan di dalam laut, dia jemur di matahari. Ni nak kata dajjal yang akan mari di akhir zaman, dia akan tipu kita. Kalau kita saat ni dah hidup masa tu, wal-iyazubillah, kita nak duduk macam mana? Ni dajjal tak mari lagi. Koda Covid pun kita pun habis diri dah. Koda Covid kita pun nak duduk tak lekat dah. Koda Covid orang nego pun selerak tabak dah. Orang ngaji pun selerak tabak. Orang mengajar pun bermacam-macam. Ni orang panggil tipu-tipu dajjal. Orang panggil hot duk mari ni orang panggil tipu yang awal-awal. Tipu dajjal tu duk mari dah. Tapi masa dajjal sikit lagi, ya khak pala orang putus. Maka dia perhidup klik semula. Boleh berhidup. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kekuasaan kepada dajjal saat ni tu. Orang yang dia khak tekak, yang dia pacung tekak, dia hubung semula. Darah yang gelemer, darah yang ngalir, darah yang gelemer saat ni tu, dia hubung tekak hidup semula. Lepas tu kita tak yakin gana. Dan kita tak percaya gana dengan dia kata dia tu Tuhan kita. Pahaya tu ada segala makan ni, ada suba-subi daripada minum mih, daripada makan ni. Tapi di zaman tu orang panggil sangat susah. Air tak ada, makan ni tak ada, minum mih tak ada. Kalau orang rapik dengan dia tu lah senihnya. Kalau orang jauh dengan dia tak senih. Supaya kita tengok di hari ni. Di hari ni berkelai kabut cekak-cekak dah makan pun payah. Setengah-setengah cari pagi makan petang susah lah. Tak ada kerja lah. Apa lah ni kena katuk kerja pun kena katuk ke apa itu semua. Jadi bermasalah nak kata di akhir zaman tu ada uji dah. Duk kucah dah. Sebab itulah ulama-ulama besar daripada tokoh-tokoh ulama taning, dia taning tertengah akidah, dia taning tertengah keimanan. Takut iman kita tu jadi selera, iman kita takut jadi gonyeh, takut kita pergi benda yang lain daripada Allah, lebih besar daripada Allah. Pergi benda lain saat ni tu duk nampak kata Allah, tapi hakikat tu bukan. Sebab itulah ibu bapa, di hari ni kita carilah
keimanan kita, tanamlah iman kita, tanamlah kekuatan iman kita, akidah kita, sungguh-sungguh, kuat-kuat nah, jangan kata jadi bergonjek. Kalau kita bergonjek, nyanyolah kita. Nyanyolah kita, wa amal kita, semaya kita, iman kita tak sah. Puasa kita, iman kita tak sah. Zikir kita tak sah. Sebab apa? Sebab iman kita berimeh kepada benda lain daripada Allah. Macam orang sekarang, berimeh macam-macam. Kadang-kadang lidah ni tak ada Allah dah. Ada benda tu, ada COVID lah, ada masalah gitu, susah ginilah. Jadi makna kata, benda lain tu besar selain dan apa besar lebih pada Allah, lebih agung daripada Allah. Tapi khasyatillah, takut ke Allah, takut kepada Tuhan tu tak ada mana. Ni. Cuba kita mikir, cuba kita suluh setinggi-tinggi ibu bapa ni amat nak pesan kepada sendiri, pada ibu bapa dan pula peminat-peminat dan penonton-penonton semua. Nah, marilah kita pakat-pakat fikir. Tengok jangan kerja ulama dulu, gapo mereka nya sibuk, mereka cuah gapo diri mereka dan pula kehidupan mereka saat itu, apa benda mereka saat itu duk habiskan masalah harta benda diri mereka, masa mereka, jiwa mereka, tenaga mereka. Nah, kemudian mereka saat ini duk habis dengan mengarang, dengan menulis apa semua kitab-kitab nak taruh kepada orang yang kemudian. Lepas tu kita fikirlah kita ni gapo gatik jaksa kita ibu bapa yang kita nak taruh ke selepas daripada lepas pada kita tak ada. Ulama-ulama dulu mereka taruh catatkan kitab-kitab, maka orang kemudian boleh baca dengan ilmu-ilmu mereka karang, boleh tengok dengan ilmu mereka karang, boleh beramal dengan apa ilmu mereka taruh. Tapi kita sekarang ibu bapa, kita ada taruh gapo, kita ada cedek gapo, kita ada buat gapo dah selepas daripada kita mati. Jaksa-jaksa yang kita selepas pada kita mati tu kita taruh gapo gatik. Ni kita nak tengok, kita fikir, kita taruh gapo gatik, amalan kita taruh rogi. Nah, masalah ibadat kita cedek rogi. Masalah semaya kita betul rogi. Masalah zikir kita betul rogi. Masalah zikrillah kita lagu mana, tasbih kita lagu mana. Kita mikir ke dak ibu bapa dengan hal ni semua ni? Keluarga kita, anak kita betul dengan jalan Allah nak kedak, jalan Rasul nak kedak. Nah, bini kita betul kedak dengan jalan Allah nak, isteri nak. Ulama dulu duk gaji sini. Ulama dulu duk buat benda ni. Ulama dulu duk karang kitab, duk taruh benda ni, sifat-sifat taruh pada anak cucu kemudian, supaya orang kemudian saat ni tu boleh tengok dengan ilmu mereka, boleh baca dengan ilmu mereka, mereka dapat boleh buat beramal, mereka boleh mengaji, mereka boleh buat ikut bersama dengan apa ajaran daripada mereka saat ni. Sebab tu kita sekarang ibu bapa, kita kena suluh mari ke diri kita. Jangan suluh ke orang, suluh kita dulu. Aku hari ni semaya tu setara mana dah? Betul ke tak betul? Sah ke tak sah? Sahih ke tak sahih? Baca aku, lepas tu duduk ke aku ni betul ke dah? Semaya setara mana? Baca Quran boleh ke dah? 5 minit untuk Quran aku boleh wi ke dah? Masalah anakku betul rogi dengan jalan Allah Ta'ala nak. Nah, semua anak kita, isteri kita ni dikatakan amanah-amanah dari Allah dan pula kiriman-kiriman daripada Allah. Lepas tu kita kena ingat ibu bapa, benda hak Tuhan kirim wi kita kena ingat. Benda ni akan orang tanya. Benda orang kirim taruh, supalah demo taku nak pergi Mekah, aku nak kirim taruh mah di 5 kok duit 300,000. Kita jangan buat sedap duit demo mah demo tu. Demo akan tanya selepas pada demo klik Mekah. Supaya tu kita nyawa hak Tuhan bui, anak hak Tuhan bui kita, isteri keluarga tu, Tuhan akan tanya kita selepas daripada ni. Sebab tu daripada penulis-penulis, antara karangi yang telah dapat dikesankan oleh dikesankan ada seperti berikut. Yang pertama, Lujainud Da'i fi nubzati manakibil Qutbi Ar-Rabbani Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi kitab yang pertama yang dikarangkan, dikarangkan oleh Syekh Nidin ni, namanya Lujainud Da'i fi nubzati manakibil Qutbi Ar-Rabbani sebagai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani, makna tu ia ada karang kitab dia tu adalah makna kata dia syarah di atas kitab bagi Nubzah Manakibi Al-Qutbi Ar-Rabbani bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ni kita sudah makruf. Orang yang sangat-sangat soleh,
orang yang sangat-sangat baiknya hati. Satu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mau nak cerita sikit daripada cerita bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka satu hari dia saat itu minta izin kepada bundanya. Dia minta izin kepada ibunya. Dia kata, ya ibu, ya bunda, amo saat itu berasa nak merantaukan kepada Baghdad. Berasa nak merantau ni, berasa nak pergi ngaji di Baghdad. Pak ibu ya tanya kan, sebab apa sebab apa Abdul Qadir mu nak merantau pergi kepada mu nak merantau pergi kepada Baghdad. Sebab apa mu nak pindah, nak hijrah pergi kepada Baghdad? Dia kata, ammo ibu nak pergi belajarkan ilmu di Baghdad. Kerana di sana banyakkan ulama-ulama yang besar di Baghdad. Para ibu bapa, penonton-penonton semua Al-Baghdad dulu dinamo Al-Baghdadiyu. Ataupun sekarang yang kita makruf dengan kata negeri tampung mengapa dikatakan Iraq. Dulu nama Baghdad, tapi sebelum daripada tu orang panggil Surra Man Ra'a. Setengah daripada kata diserenuk oleh mereka yang melihatkan Baghdad. Iaitu Baghdad ni orang panggil sungai cabai tiga. Sungai ni tu dia jadi cabai tiga. Mari ikut Mesir, mari ikut Baghdad, mari ikut Sudan kot ni. Makna kata sungai dia tu jadi cabai tiga. Baghdad ini tempat ulama-ulama yang besar. Di sini dikatakan tokoh-tokoh ulama yang besar ramai sangat pada masa tu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dia royak kepada mak dia, kata, ya ibu, amo berasa nak merantau pergi kepada Baghdad kerana di sana saat itu ramainya daripada ulama-ulama yang besar. Ramai daripada tokoh-tokoh ulama dan ulama yang besar. Amo bahasa nak belajar di sana ya ibu. Maka ibu yang kata, comellah Syekh Abdul Qadir, comellah Abdul Qadir mu nak pergi ngaji di sana. Kamar dia kata, amo bahasa nak pergi. Lepas tu ibu dia kata, mu nak pergi tu boleh Abdul Qadir, tapi mu nak pergi di Baghdad sana, tapi di tengah-tengah jalan tu ramainya daripada penyamu, ramainya daripada pengopok-pengopok di jalan. Tapi kalau mu nak pergi di sana tu boleh, tapi syarat mu kena pergi dengan fok qafilah, yakni daripada fok buat penego daripada kumpulan daripada kenderaan yang nak pergi menego gapo di Baghdad, mu kena pergi ngade motor baru mu dapat selamat. Kemudian satu hari, ibu yang kata kalau mu nak pergi sana Syekh Abdul Qadir, tengok kita nak ngaji pun kena restui daripada ibu, restui daripada bapa, barulah kita nak dapat berkat, barulah kita nak dapat berjaya, barulah kita nak dapat berjaya dan najah di dalam pengajian kita, ibu dan bapa dan saudara-saudari semua. Tengok Syekh Abdul Qadir apabila ia nak pergi merantaukan di Baghdad, maka ibu yang kata mugi besoklah kerana esok ni ada kafilah, ada kenderaan, kumpulan-kumpulan nak pergi menego di Baghdad. Di malam saat itu apabila tahu dah Syekh Abdul Qadir nak pergi besok lagi, tak apalah dia kata, ibu amo nak buat persiapan daripada kitab-kitab amo, pakaian amo nak pergi kepada Baghdad sana. Kemudian apabila nak pergi sana tu, maka ibu dia pun jahit baju Syekh Abdul Qadir Jailani. Jahitkan baju Syekh Abdul Qadir Jailani, maka buhlah di situ 2-3 toko, 2-3 keping daripada emas untuk buat belanjanya ialah gapo? Ialah taruh untuk buat belanja di Baghdad sana. Besok hari berjalan tubik daripada rumah dia nak pergi kepada Baghdad saat ni. Dengan kafilah, dengan daripada rombongan, daripada jemaah kumpulan yang nak pergi buat menego di Baghdad, maka berjalan, maka adalah tengah-tengah jalan saat itu datanglah jumlah ataupun kumpulan daripada rombongan yang nak menyambungkan fok kafilah, fok hak dua rombongan hak nak pergi menego di Baghdad. Maka ketika tu apabila demo-demo tu pun mari sekat jalan. Ya kata, kamu nak pergi ke mana? Dia kata, kami nak pergi kepada Baghdad, nak pergi buat gapo, nak buat menego. Maka selepas pada tu tanya orang ni, maka pernah tua daripada pengopok saat ni, daripada penyamu saat ni, dia tanya Syekh Abdul Qadir. Dia kata, hei budak, hei orang muda, mu nak pergi ke mana ni? Dia kata, amo nak pergi ke Baghdad. Pas mu nak pergi buat apa di Baghdad? Dia kata, amo nak pergi carikan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, merantau. Pas dia kata, mu nak pergi buat apa di Baghdad?
kerana ambo nak pergi belajar dan menuntut ilmu di Baghdad. Kerana nak pergi ngaji di Baghdad? Dia kata kerana di Baghdad ramainya daripada ulama-ulama yang besar duk mengajar di Baghdad. Ambo nak pergi belajar di sana. Mu tak ada cedek gapo harta mu gapo ni benda-benda yang harga mahal, benda-benda yang harga lebih-lebih. Dia kata tak ada. Adanya buku 2 3 4 buku yang tak di dada dia. Dah. Maka daripada ketua meropok saat ni tu, apabila tengok Syekh Abdul Qadir saat ni tu, we tengok dah. Daripada buku-buku dia, daripada gapo kitab-kitab yang duk taruh di pinggir dia, maka tua pengopak saat ni tu tolak Syekh Abdul Qadir jalan ni. Dia kata benda ni bukan benda yang berharga ni. Benda ni bukan benda yang berfaedah ni. Aku tak ada nak benda ni, yang kata nak benda yang mulia, benda yang hak berharga, benda hak yang dinilaikan. Dia tak ada dia tak ada benda ni. Kecek mari nak kata Syekh Abdul Qadir ni, dia orang betul